Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bersama dengan NGO My Fund Action dan juga Yayasan Mujamma' Darul Hadis Malaysia YAMDAH akan menganjurkan korban perdana sempena dengan Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Dan insya-Allah pelaksanaan ibadah ini akan dilunaskan di beberapa pusat perprosesan yang diiktiraf oleh kerajaan. Lalu daging agihannya insya-Allah kita akan hantar kepada mereka yang memerlukan, yang terdiri dari kalangan da'i komuniti Yadim, asnaf dan juga mereka yang memerlukan, termasuklah di Sabah dan di Sarawak. InsyaAllah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia mensasarkan kita 50 ke 60 ekor lembu untuk kita jayakan ibadah korban perdana pada tahun ini. Dan ianya adalah merupakan program yang terbuka kepada semua, termasuklah kaki tangan Yadim, rakan-rakan strategik Yadim dan juga NGO-NGO, termasuk masyarakat awam yang ingin menjayakannya, boleh bersama dengan kami untuk melaksanakan ibadah ini. Dan cara untuk mendaftarnya, bolehlah tuan-tuan rujuk dalam website Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan juga Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan dapatkan di sana. InsyaAllah semoga kita bukan saja dapat melaksanakan ibadah yang mulia ini, bahkan kita dapat berbakti kepada mereka yang memerlukan. Sampaikan salam buat semua, salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenal. Pemergianku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sahabat-sahabat setia penonton kami di Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Dan seperti yang kita aturkan para penonton sekalian, malam ini Mutiara Minda Yadim kita akan bercakap topik yang sebelum ini mungkin kita pandang, ya tadi kita mulakan dengan bingkisan, bagaimana bingkisan tadi inilah yang dilakukan oleh para petugas barisan hadapan kita, frontliners kita khususnya di Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Dan pada malam ini saudara penonton, kita akan mengangkat topik kita iaitulah realiti pengurusan jenazah Muslim khususnya yang meninggal dunia dengan asbab COVID-19. Baik para penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih pada malam ini kerana terus setia dengan kami di majlis ataupun halaqah ilmu Yadim. Tentunya Yadim, sebuah agensi hal ehwal Islam di Malaysia, akan terus memainkan peranan untuk memperkasakan kefahaman, ya, memurnikan kefahaman. Dan tentunya dalam tempoh kita berada dalam PKP ini, para penonton yang dirahmati Allah, tentulah
konten-konten yang menyentuh jiwa, yang mengajak kita semua untuk refleksi diri. Kita akan terus bersiaran di Facebook Yadim. Baik para penonton, malam ini seperti yang kita war-warkan sebelum ini, dua orang tetamu kita yang mempunyai kepakaran luas dalam topik yang kita bincangkan pada malam ini. Ahli panel kita yang pertama yang berbahagia, Dr. Ruhaili Abdul Rahman, merupakan penolong pengarah kanan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, khususnya yang menjaga pengurusan perkuburan Islam di wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Dr. Ruhaili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Doktor? Sihat ya? Doktor sihat ya malam ni? Alhamdulillah. Sihat dan makin sihat. Jadi banyak dokumen. Alhamdulillah Doktor. Terima kasih Doktor kerana malam ini kehadiran Doktor sangat penting untuk terus menyuntik rasa insaf dan juga rasa kebersamaan kita masyarakat, khususnya bersama dengan Jawi. Baik Doktor, ini akan kita manfaatkan insya-Allah. InsyaAllah. Baik Doktor, untuk ahli panel kita yang kedua, juga sahabat kita dari Jawi, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus Zakaria, merupakan penyelia tanah perkuburan Islam Raudhatus Sakinah. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Firdaus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Firdaus, lokasi sekarang di mana Ustaz Firdaus? Adakah di Raudhatus Sakinah? Alhamdulillah Ustaz Zarifi. Sihat dan makin sekarang, sihat seperti kata Dr. Ruhaili tadi. Alhamdulillah. Ustaz, lokasi sekarang di mana Ustaz? Di rumah ya? Ya, saya di rumah. Baik, Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat penonton kami di Facebook, terima kasih. Tempat lain okey tak? Okey Ustaz, untuk peringkat awal ni agak tersekat-sekat sikit, insya-Allah kita doakan semuanya berjalan lancar. Baik, para penonton, sebelum kita mulakan bicara kita pada malam ini, saya mahu menyatakan program kita paling lewat kita akan berhenti pada jam 10.15 malam. Itu kita punya perancangan kita. Dan saya nak ajak teman-teman penonton kami di Facebook, yang pertama tekan butang like dan juga seterusnya kita share. Kita share program kita pada malam ini supaya malam ini kita dapat ilmu, kita dapat maklumat daripada orang penting, dan kedua-dua ahli panel kita ini memang menguruskan jenazah Muslim COVID-19 ini daripada awal sehinggalah selesai. Jadi pasukan di Jawi inilah yang menguruskan, dan kita akan dapat ilmu dan kita dapat maklumat yang tepat. Dan saya mohon tuan-tuan untuk share program ilmu kita pada malam ini. InsyaAllah bila makin ramai share program kita, makin kita dapat keberkatan limpahan ilmu ini insyaAllah. Dan sambil-sambil itu tuan-tuan perempuan juga para penonton kami boleh tulis di ruangan komentar di Facebook kami. Kalau ada soalan, kalau ada pandangan, boleh tulis. Kita akan ajukan kepada ahli panel kita, mereka akan menjawab persoalan kita insya-Allah. Dan sebelum itu saudara, saya nak mohon izin kalau jelas suara kami boleh tulis jelas di ruangan komentar Facebook. Saya persilakan. Cukup 3 orang yang tulis jelas. Kita mula Dr. Ruhaili ya. Dengan Ustaz Firdaus. InsyaAllah. Cukup 3 orang tulis jelas. Kita mulakan kita malam ni insya-Allah. Jelas suara kami, gambar semua jelas, video semua jelas. Kita boleh mulakan. Kita masih menunggu 3 orang yang mencatat jelas, kita akan mulakan. Baik, tuan-tuan, sambil-sambil itu tentu sekali Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan merupakan agensi penting, khususnya di peringkat wilayah persekutuan yang menguruskan hal ehwal Islam dalam konteks wilayah. Dan Alhamdulillah Dr. Ruhaili, Ustaz Firdaus sudah lebih 3 orang yang komen jelas. Jadi saya kira saya nak mulakan dengan Dr. Ruhaili terlebih dahulu. Dr. Ruhaili, sejak Dr. Ruhaili mengurus khususnya pengurusan perkuburan Islam dan jenazah COVID-19 ini sejak tahun 2020, mungkin jangkaan doktor lah pada awal dahulu tahun 2020
adakah jangkaan doktor sampai ke tahap ini? Apa usaha-usaha yang dilakukan oleh Jawi setakat ini? Dr. Rohaili, silakan. Terima kasih Tuan Moderator Ustaz Muhammad Zarifi dan saudara panel saya Ustaz Muhammad Firdaus Zakaria. Suka saya mulakan cerita pengurusan jenazah COVID-19 ni adalah satu benda yang mulanya agak janggal dan agak digeruni, dan kita sendiri yang mula bercerita tentang jenazah COVID ni menganggap satu benda yang agak asing dan jauh dengan kita. Tetapi begitulah, bila mana kita dah ditugaskan di tempat ini, maka kita berhadapan dengan situasi yang terpaksa kita urus. Maka bila mana kita mengikuti semua garis panduan SOP yang telah ditetapkan, maka kita dapat sebenarnya menjadikan perkara yang sebenarnya agak susah sebenarnya pada mulanya itu, boleh kita katakan situasinya memang kita tercabar, ya kan, seorang ustaz yang biasa buat kerja selesa je, ya, dan hari ini berhadapan dengan jenazah, bukan jenazah biasa pula, jenazah yang berisiko. Tapi boleh kita katakan situasinya tercabar namun terkawal. Begitulah gambaran yang mudah saya boleh katakan, ya. Ustaz Firdaus sendiri pun bercerita tentang kita mula menerima jenazah pertama kalau tak silap pada beberapa hari, ya, selepas pengisytiharan PKP kali pertama itu, iaitu pada 21 Mac jenazah pertama kita urus. Dan sehingga hari ini, ya, kita telah mengurus di wilayah Persekutuan ini lebih daripada 450 jenazah lebih kurang. Ini di peringkat pengundi,an sebab saya dan Ustaz Firdaus ni dari bahagian pengurusan masjid, unit pengundi ataupun tanah kuburan Islam wilayah Persekutuan. Dan sebelum tu pengurusan jenazah ni akan melalui proses persiapan awal, pengurusan jenazah yang lebih awal yang akan dikendalikan oleh bahagian pengurusan dakwah Jawi. Yang mereka ni pada hari ini tentu jenazah, dan tak semua jenazah yang diurus, dikafankan, ditayamumkan, dikafankan ini dikebumikan di tanah kuburan Jawi. Sebab tu kalau kita tengok realiti hari ini, dapatan yang saya dapat hari ini, bahagian pengurusan jenazah, bahagian dakwah Jawi ini telah mengurus lebih 912 jenazah sehingga hari ini dengan kaki tangan seramai 69 orang, ya. Dan kita yang di bahagian tanah perkuburan Islam ini pula, jentera kita lebih kurang dalam 50 orang lah kita boleh kata, ya, lebih kurang dalam 50 orang, 7 petugas kaki tangan kerajaan dan ada lebih kurang 7 orang kaki tangan penggali yang kita jadikan dia penggali tetap kita, dan kemudian ada lebih kurang 30 orang lebih, ya, daripada sukarelawan yang kita panggil untuk bantu waktu kita mengendalikan pertambahan kes-kes pengubian yang perlu kita urus sepanjang tempoh ini. Jadi suasananya memang agak mencabar, ya, tetapi oleh kerana ini merupakan satu tanggungjawab yang telah pun kita terima, ya, maka saya boleh katakan perkara ini dapat kita atur dengan baik, ya, kita susun dengan betul, dan akhirnya hari ini kita rasa benda itu kita dapat jayakan dengan baik, ya, dan apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya berdasarkan garis panduan lah, dan pengurusan ini sepatutnya memang menepati ataupun mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan, dan kita cuba sedaya upaya mengikut garis panduan. Dan antara pengurusan cabarannya adalah kerana kita berhadapan dengan tuntutan semasa, yang mana kadang-kadang ialah dengan kepadatan jenazah yang kadang-kadang tak menentu datangnya, dan atas tuntutan yang semua orang hari ini pun dah ramai yang jadi ustaz, ya, ramai dah boleh baca hadis. Antaranya dia kata Rasulullah pernah pesan pada Sayyidina Ali, ya Ali la thalathun la tuakhirha, dia baca hadis macam tu. Wahai Ali, ada 3 benda kamu jangan lambatkan. Dia ustazkan kita, ya. As-salatu idza atat, yang pertama sembahyang bila dah masuk. Wal janazatu idza hadarat, jenazah bila pada dah datang depan mata. Wal ayyimu idza wajadta laha kufuan, anak dara bila kau dah jumpa teman sepupu dia untuk dia kahwin. Jadi jenazah pun termasuk antara benda yang segera kita tahu, tapi kadang kudrat kita, kemampuan kita, sebab tu kita susun. Tapi begitulah, penyusunan ni pun kadang-kadang ialah
perlu ya dengan budi bahasa bicara ya, sebab kadang-kadang keluar di media-media masa cerita-cerita yang macam-macam ceritanya, itu antara cabarannya ya, yang akan kita sambung nanti ceritanya ya. Tapi peringkat awal ni kita nak bercerita bahawa kita dalam suasana ni kita sedia untuk mendepani ya, kita bersedia untuk mendepani dan kita ada tenaga yang cukup, sistem yang teratur ya. Cuma feedback daripada masyarakat tu kita kena terima. Apa pun yang kita lakukan memang ada cerita-cerita yang kadang-kadang kurang menyenangkan, tapi buat masa ini kita bersedia dengan apa yang kita ada, dengan kemampuan yang kita ada, dan hari ini ya, dengan jumlah tenaga kerja yang ada dan juga pegawai-pegawai yang bekerjasama ini, kita mampu mengurus jenazah hingga 10 jenazah sehari, jenazah COVID-19 ini di semua tanah perkuburan Islam yang kita kendali secara khusus. Perlu juga saya selit ya, seperingkat awal ni, bahawa tanah perkuburan Islam di Jawa ini ada 2 jenis. Pertama yang kita urus sepenuhnya, yang ada pegawai-pegawai kita dan kaki tangan kita, iaitu kita panggil Raudatus Sakinah, tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah. Antaranya yang popular tu Ustaz Firdaus punya tempat tu. Yang semalam apa Ustaz? 16 jenazah Ustaz 16 jenazah satu hari nak urus, bayangkan, termasuk jenazah COVID. Begitulah ya. Dan di Bukit Kiara, dia ada di Sungai Besi lagi satu, dan beberapa tempat yang kurang popular tapi masih ada kendalian kita. Yang keduanya tanah perkuburan karya. Tanah perkuburan karya ni yang kadang-kadang ada setengahnya mampu ataupun bersedia untuk mengurus jenazah COVID, yang ada tak mampu lagi terus, takut. Maka yang ini tak boleh tidak, terpaksalah pihak kami ya menerima untuk menguruskannya, dan sebab itulah ya kedatangan ataupun operasi pengumian di tanah perkuburan kita hari demi hari makin agresif kedatangannya, makin ya perlu pengawalan dan penyusunan penyelarasan yang lebih baik agar semua orang dapat diberikan haknya, terutama jenazah-jenazah yang minta dikebumikan cepat. Saya kembalikan dulu kepada mereka untuk mulakan suasana ini, tapi rumusannya ya, untuk cerita ya pengurusan jenazah COVID di peringkat Jabatan Agama Islam dia masih dalam, dia agak mencabar, dan kita sendiri mengaku kita tercabar, tapi kita masih dapat mengawal, keadaannya masih terkawal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Dr. Rohaili yang membuka gelanggang kita kata bicara santai kita pada malam ini dengan memberikan input dan pengetahuan kepada kita. Masya Allah, besar tugas yang dimainkan oleh Jabatan Agama Islam khususnya di wilayah persekutuan. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang sebelum ni mungkin ya ni persepsi lama lah, bila sebut Jabatan Agama ni orang nampak cegah maksiat, orang nampak itu sahaja, tetapi bukan itu sahaja, ada perkara lain lagi yang banyak lagi yang diuruskan oleh pihak Jabatan Agama Islam. Jadi Dr. Rohaili telah mulakan menceritakan kepada kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman kita di Facebook yang sedang menonton. Sal Mat Nordin, kemudian Zarina Hidzir, Alifah Nasiran, beliau tulis menonton, alhamdulillah. Kemudian Muhammad Syahrul Nizam, Dr. Rohaili membuat tangan begini, alhamdulillah. Jadi terima kasih teman-teman. Dr. Rohaili balas balik, alhamdulillah. Teman-teman, terus kita like dan kita share, kita kongsi, tag adik-beradik, tag teman-teman kita. Jadi malam-malam ini kita menonton majlis ilmu supaya kita dapat tahu cerita-cerita belakang tabir yang mungkin kita tak tahu sebelum ini. Dan teman-teman, saya nak ajak teman-teman sekalian boleh tulis di ruangan komentar di Facebook Yadim pandangan ataupun persoalan. Mungkin nak tahu beberapa yang kita masih terbuku lagi, betul ke tidak ahli keluarga jenazah COVID-19 ni tak boleh urus secara langsung, ataupun sudah adakah polisi baru dan sebagainya. Ini akan dijawab secara tuntas oleh Dr. Rohaili dan Ustaz Firdaus. Baik Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus, kalau sebelum ni Ustaz Firdaus, gambaran kita, kalau yang bertugas di tanah perkuburan ni kita kata orang-orang senior lah, umur 50-an, 60-an kan. Tiba-tiba Ustaz Firdaus sebagai pengurus ataupun penyelia di tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah ni orang muda pula. Jadi nak tanya Ustaz Firdaus lah, sepanjang mengurus, apa cabaran yang Ustaz Firdaus boleh kongsikan dengan penonton? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton Yadim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, untuk nak cerita berkenaan dengan cabaran ni, first kali kita kena buat perbandingan dulu. Perbandingan antara jenazah biasa dengan jenazah COVID. Okey, yang pertama sekali kita cerita berkenaan pengurusan jenazah biasa dulu. Okey, yang biasa macam biasalah, maksudnya apabila berlaku kematian, apabila sudah disahkan kematian oleh sama ada pihak hospital ataupun ada pengesahan kematian, jika kematian di rumah dan sebagainya, maka akan keluarlah permit kubur. Jadi permit kubur ini akan dibawa ke tanah perkuburan ataupun pejabat tanah perkuburan untuk membuat pendaftaran. Dan selepas pendaftaran dibuat, maka jenazah ini akan dikebumikan pada sekian-sekian waktu yang kita telah janjikan. Jadi biasanya jenazah ini akan diuruskan macam biasalah, mandi, kafan, solat dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Okey, untuk jenazah COVID, dia agak berbeza dan agak istimewa sikit. Kerana untuk bagi jenazah biasa, dia hanya melibatkan waris. Dan mungkin kalau ada pihak kedua, mungkin AJK surau ataupun AJK masjid yang menjadi biro pengurusan jenazah di kawasan tersebut yang membantu menguruskan jenazah. Tapi untuk jenazah ini, kita akan mendapat makluman sekiranya berlaku kematian di hospital, kita akan mendapat makluman daripada pihak bahagian pengurusan dakwah yang menguruskan tayamum dan solat jenazah di hospital. Okey, itu satu. Okey, kemudian kita akan link dengan pejabat kesihatan daerah, KKM lah, KKM, di mana pihak KKM ni wajib ada ketika kita menguruskan pengebumian jenazah COVID. Jadi setakat ini kita memang bekerjasama erat dengan pejabat kesihatan daerah Gombak. Jadi kita apabila berlakunya kematian dan kita telah mendapat makluman, maka perkara pertama yang kita akan buat, kita biasanya pihak hospital akan maklumkan pada kita dan juga pejabat kesihatan daerah Gombak. Dan untuk yang sekarang ni, semenjak ni kita telah pun membuatkan pengurusan itu lebih teratur. Di mana di tempat di Rauratul Sakinah KL Karak, tempat yang saya jaga, okey, kita telah pun membuatkan jadual pengebumian. Kerana kita tahu pejabat kesihatan daerah Gombak juga ada mengendalikan menguruskan pengebumian jenazah COVID di kubur-kubur yang lain juga. Jadi jadual yang seperti ini membantu mengatur perjalanan ataupun gerak kerja kepada pejabat kesihatan daerah Gombak yang ditugaskan untuk memantau kepada setiap pengurusan jenazah di setiap tanah perkuburan yang berkenaan. Jadi di tempat kami, biasanya jenazah COVID ini akan dikebumikan pada pukul 3 petang. Di mana pada pukul 3 petang itu kita akan menerima jenazah COVID dari berbagai hospital lah. Selalunya Hospital Besar Kuala Lumpur, Hospital Ampang, PPUKM, PPUM, dan ada juga daripada Sungai Buloh, Serdang dan juga Selayang. Jadi perbezaannya itu tadi. Maksudnya jenazah biasa hanya melibatkan waris, tapi jenazah COVID banyak pihak terlibat dalam menguruskan dan menyempurnakan pengebumian jenazah tersebut. Terima kasih banyak Ustaz Firdaus yang memberikan pencerahan kepada kita, memahamkan kita bagaimana sudut prosedur dan juga apa yang berlaku di bawah sana. Baik, Dr. Rohaili, kita sambut soalan pertama dari Mak Zan Saari. Beliau bertanya, SOP pengurusan jenazah COVID-19 adakah sama di seluruh negara? Dan Mak Zan Saari maklumkan sepupu saya juga meninggal dunia pada 2 Syawal akibat COVID-19. Kita doakan almarhum dicucuri rahmat dan diampunkan dosa. Baik, Dr. Rohaili, sila boleh respon soalan ini, Doktor. Okey. Pada dasarnya SOP pengurusan jenazah COVID ni dikeluarkan oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara. Cuma bila mana sampai di peringkat negeri, maka perkara itu akan diperhalusi atau diperketatkanlah biasanya, ya. Mungkin jumlah-jumlah kalau jumlah kata MKN tu sedikit, maka akan lebih diterjemahkan, kepada sikit tu mungkin hanya 12 orang, begitu. Diperkemaskan, didetailkan lagi, diperjelaskan lagi. Maka setiap
negeri ataupun jabatan agama akan mengeluarkan satu SOP khas untuk jabatan agama masing-masing, dan setiap masyarakat ataupun rakyat di satu negeri kena merujuk kepada SOP yang lebih detail itulah. Sama macam ceritanya SOP korban yang keluar baru ni, ya. Maka kita tengok setiap negeri pun ada spesifikasi yang ditambah. Jadi sebaiknya kita merujuk kepada begitu untuk lebih, sebab kita duduk di tempat yang masing-masing. Dan hari ni pun Selangor dah ada PKP berbanding negeri-negeri lain yang masih PKP, ya, secara umumnya. Begitulah gambaran awalnya yang boleh kita katakan. Setiap kita, MKN tu mengeluarkan yang umum, tapi setiap kita kena merujuk pada jabatan agama negeri masing-masing ataupun negeri masing-masing untuk kita dapat penjelasan yang lebih detail, lebih halus dan lebih tepat, ya, supaya apa yang kita sandarkan tu dah jadi rujukan yang boleh jadikan kita katakan sebagai garis panduan SOP, ya, dalam bertindak. Baik, Doktor. Mungkin Doktor boleh perincikan lagi. Mungkin ada setengah-setengah kita, mungkin dia fikirlah, dia kata kenapa jabatan agama ni macam seperti, ya, quote and quote, seperti menyusahkan SOP itu, SOP ni. Mungkin perkara ini yang Doktor mahu perjelaskan tujuan dan niat kita buat SOP ni kerana ini ya, Doktor, silakan. Okey, begitulah, ya. Sebenarnya menjadi tanggungjawablah pihak jabatan agama dan juga pihak kerajaan untuk menyediakan garis panduan, yang mana kita pun tahu bila pemerintah ni dia bertanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan, dan kita yang bercakap kadang-kadang yang bersuara itu atas dasar apa yang kita nampak dari diri kita, ya. Sedangkan para pemimpin dan kerajaan jabatan agama dia membentuk skop yang lebih luas untuk memastikan apa-apa yang sepatut dipelihara dalam agama kita ni dipelihara. Antaranya yang paling utamanya adalah nyawa, ya. Jadi oleh kerana pandemik COVID-19 ini melibatkan nyawa, jadi SOP yang dilakukan itu kadang-kadang memang agak menekan, ya, tapi selamatnya memang satu, untuk melihara nyawa dan keselamatan, kemaslahatan kita semua. Contohnya macam Ustaz Firdaus baru 2 hari lepas, ya, menguatkan satu lagi elan yang diulang tayang bahawa kita masih belum buka lagi tanah perkuburan Islam untuk dilawati. Maka terus, ya, post tu disambar dengan macam-macam kata-kata, ya, apa nak jadi, bukan nak pergi tempat mana-mana pun, nak pergi tempat keinsafan, orang kata kan. Tapi begitulah, ya, kita tetap dengan, ya, apa yang kita dah tahu, dan semua kita pun kita faham orang-orang yang bercakap di luar sana bukan dia tak tahu, tapi hanya nak meluahkan rasa. Jadi kita kena tamalah yang menerima rasa tu. Tapi kita ada kalanya kita tak perlu respon pun, ya, sebab dia hanya nak meluah rasa. Dan pada saya benda ini merupakan satu cabaran bagi orang yang mengurus, ya, tanggungjawab yang sebegini. Namanya pun dah tanggungjawab. Kalau kita tengok kalimah tu pun artinya tanggung ni kena pikul, benda yang berat dah, dan kemudian kena jawab. Dan jawab ni pun bukan semua benda kita kena jawab, ya, sebab kadang-kadang benda tu tak perlu dijawab. Sebab, ya, jawapannya kadang-kadang dengan banyak bersabar. Itulah yang paling, ya, selalu kita pesan pada kawan-kawan kita, sebab kerja sebegini dalam ruang yang macam ni dia ada pressure, ya. Kadang-kadang kat pintu pagar, kat talian telefon kita, ya, dengan tekanan di Facebook, dengan, ya, orang maki kat telefon nak minta juga jenazah nak masuk, nak masuk ziarah dan sebagainya. Sebab tu pendekatan yang kita buat, ya, saya selalu dengan rakan-rakan saya lah, rakan sekerja saya, ya, kita selalu berbincang. Macam saya ada satu masalah apa-apa, saya akan tanya Ustaz Firdaus, saya akan bincang, ya, kita amalkan sikap syura kita lah, ya. Wa amruhum syura bainahum tu penting. Saya akan tanya dia apa masalah kita dan apa yang kita nampak. Saya suka bertanya pada orang bawah yang menghadapi dengan situasi itu, maka dia akan bercerita. Dan kalau kita ada idea, kita akan kongsi, ya. Kalau dia ada satu masalah, kita akan lunakkan untuk dapat keserasian. Yang keduanya, lepas ada syura, dia tak jadi syura je. Dia kena ada ta'awun lepas tu pula. Kena ada tolong menolong. Sebab kita perlu, ya, dalam keadaan ini kita bila ditekan, ya, orang masyarakat pun perlu. Mereka perlukan bantuan. Jadi kadang-kadang bantuan tu dengan berdiam pun bantuan tahu sebenarnya. Berdiam bukan berdiam saja, berdiam dengan berbuat. Dan hari ini pun kalau kita tengok realiti, ya, perjalanan, ya, apa-apa arahan pun berlaku daripada tindakan rakyat juga. Keperluan rakyat juga. Jadi kita pun melihat, ya, kita pun pernah bertindak dengan atas komen-komen, ya, daripada masyarakat.
Dan kita terima sebab kita tahu kita kadang-kadang ada benda yang kita rasa dah sempurna tapi di pihak lain menyatakan ada benda-benda lain. Kita bersikap terbuka untuk terima apa sahaja pandangan, komen, atau kutukan, cercaan pun tak ada masalah. Ya, sebab kita dengan konsep kita terus menjalankan yang kedua step kita adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Al-birri itu yang penting. Sekarang kita buat benda baik. Saya selalu pagi tadi pun kita bercakap dengan penggali kubur. Penggali kubur ni kerja dia tengah panas. Tengah hari tadi kita tengok pukul 12 tengah hari dia orang masih menggali lagi. Sebab nak siapkan. Hari ni berapa jenazah sampai dah 6 jenazah kan? Nah, semalam 6, hari ni 4. Jadi jenazah-jenazah tu perlu disiapkan on time. Pukul 12.30 saya kata tak berhenti lagi. Tak berhenti. Saya datang kat situ pun tengok bawah wakaf tu pun jadi kita pujuk dia orang. Atas pujukan kita kata satu benda ni memang kita punya cari nafkah tapi jangan lupa benda ni yang kita buat ni fardu kifayah. Bila fardu kifayah saya nyatakan adalah satu benda yang besar sangat pahalanya. Fardu ni walaupun kifayah dia punya ganjarannya tetap lebih besar daripada perkara sunat walaupun sunat muakkad. Orang sembahyang kat masjid tu, sembahyang tahiyatul masjid, ba'diyah qabliyah tu memang hebat tapi tuan-tuan menggali kubur ni lagi besar pahalanya. Semangat terus. Gitu. Kita bantu. Ya, itu tuan-tuan yang kat luar sana pun ada masalah, kita bercerita sama-sama kongsi. Dan yang akhirnya bersama dengan ta'awun, ada satu benda yang lebih besar untuk menjahitkan semua itu, iaitu dia mujahadah. Dah kena faham, dah kena dapat arahan kan. Dari itu pun biasa dapat arahan mendadak ni pukul 2 malam kan, pukul pagi, pukul 10 malam, hari Ahad, hari Sabtu. Kita kat kubur tak ada, hari Ahad, hari Senin tak ada. Tanya Ustaz Firdaus tu, siap masa dia kena standby. Pukul 10 malam kalau ada jenazah masuk dia kena. Kadang-kadang blackout, dia kena bawa lampu yang LED tu pun kena bawa lah turun dalam yang kubur. Jadi kita teringat sebenarnya, kita pujuk hati kita kadang-kadang benda ni, sebenarnya Allah nak tengok kita. Kan Allah sebut dalam surah Ali Imran, Allah kata apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu sangka senang-senang aja kamu nak masuk syurga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan Allah belum nampak lagi. Allah tak nampak lagi pun kesungguhan orang-orang yang berjihad, bermujahadah dari kalangan kamu. Wa ya'lamas sabirin. Allah kata. Allah nak tengok siapa yang sabar. Itu je. Jadi sebab tu kita pujuk kadang-kadang rakan kita kata, biasalah benda ni sebenarnya memang realiti hidup kita. Siapa yang berada di jalan ni memang di jalan dia gitu. Dah cakap macam ustaz dah. Sebab memang ustaz ni. Jadi cerita dia begitu. Jadi kalimah mujahadah tu kan. Jahadu tu dia bidang mufa'alah. Memang asalnya mujahadah. Mujahadah ni bukan perang je tau. Mujahadah jihad ni bukan perang je. Jihad ni apa saja yang kita lawan, dia lawan balik, itulah mujahadah. Itulah jihad. Sebab al-juhud ni maknanya kesungguhan. Dia kena kesungguhan. Perang kena sungguh. Nak gali kubur kena bersungguh. Nak uruskan jenazah COVID nanti kena ada kesungguhan. Selepas mana dapat bantuan, dapat penerangan, dapat penjelasan. Begitu juga masyarakat yang di luar sana. Kalau ada tekanan perasaan, ada benda yang tak puas hati, kita bincang. Kita sama-sama bagi pandangan. Bukan terus viral. Tuan-tuan boleh nak mengutuk, nak mencerca, nak mencaci. Tapi tuan-tuan rugi kat situ. Satu nampak tak elok lah kita sebab benda tu kekal. Dan ada cerita kat akhirat besok. Itu yang tak cantik. Jadi sebaiknya kita berbincang, bagi pandangan dan kemudian sama-sama cuba mempraktikkan dengan cara bermujahadah setakat mana yang kita mampu Allah nilai sebagai satu kebaikan. Jadi itulah yang saya dapat rumuskan, bahawa itulah cara bekerja kita dan itulah yang kita sedang usahakan agar kita dapat konsisten melakukan tuntutan fardu kifayah umat Islam yang semakin mencabar ini, insya-Allah. Subhanallah, terima kasih Dr. Ruhaili. Bila Dr. Ruhaili memberikan penerangan demi penerangan tadi jelas menunjukkan, subhanallah, saya tertarik sekali dengan sistem pengurusan di Jawi khususnya yang begitu terancang. Dan tentunya Dr. Ruhaili di peringkat pengurusan sentiasa akrab dengan anak-anak buah yang menjalankan tugas di lapangan ini dan alhamdulillah cukup terancang yang Dr. sebut tadi. 3 perkara saya ingat tadi, syura, ta'awun dan juga mujahadah. Baik, Doktor, tadi kita ada soalan, rakan kita bertanya, Tuan Nurishan Hamzah bertanya, Ustaz, kalau ada rayuan atau permintaan khas untuk ahli keluarga sama-sama menyempurnakan jenazah, saya kira jenazah COVID-19, adakah dibenarkan? Mungkin Dr. Ruhaili mungkin Ustaz Firdaus untuk jawab soalan ni sebab dia yang berhadapan dan menjawab soalan ni. Okey. Baik. Okey, Ustaz Firdaus. Saya nak gabungkan soalan tadi dengan nak tanya pengalaman Ustaz Firdaus lah. Cerita-cerita belakang tabir. Cerita-cerita belakang tabir yang menyentuh hati, yang
yang kami tak tahu, yang Ustaz Firdaus nak kongsikan? Silakan Ustaz Firdaus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan soalan daripada Cik Nur Hisham tadi ya, adakah waris boleh atau tidak, ataupun dibenarkan atau tidak untuk bersama-sama menguruskan ataupun menyempurnakan pengebumian jenazah. Okey, untuk kita di Kuala Lumpur, saya tak pasti SOP di negeri lain, kita menjemput, kita mempelawa waris-waris tapi dengan bilangan yang terhad, dengan bilangan yang terhad, yang mana waris-waris ini boleh menyertai kami, membantu kami menyempurnakan jenazah COVID-19, sama ada arwah itu ibunya ke ayahnya ataupun saudara mara lah. Okey, jadi kita menjemput mereka, kita akan tanya dulu sebelum kita menyempurnakan jenazah, kita akan tanya dulu, biasanya pagilah sebab jadual kami ke bumi petang. Biasanya pagi saya akan kontak waris, saya akan tanya ada tak daripada kalangan waris lelaki yang nak turut serta membantu kami menguruskan jenazah pada petang ni. Okey. Jadi alhamdulillah sambutan ataupun respon positif, di mana ada yang berani dan ada yang nak untuk bersama-sama membantu kami dengan memakai PPE. Pukul 3 petang, bayangkan pukul 3 petang pakai PPE. Alhamdulillah waris sanggup membantu kami. Alhamdulillah sedikit sebanyak meringankanlah beban tugas kami pada petang tu. Kerana biasanya kami menguruskan bukan satu atau dua, tapi semenjak ni dengan kadar kematian yang agak tinggi, kematian COVID, maka kami terpaksa ataupun perlu menguruskan lebih daripada 5 kadang-kadang. 5 sehari jenazah COVID. Jadi dengan bantuan dan penyertaan waris ni sedikit sebanyak membantu kami, dan juga mungkin bagi pihak waris, waris boleh memberikan khidmat bakti terakhir kepada arwah dengan cara membantu memakai PPE bersama-sama menguruskan jenazah. Jadi biasanya kalau ada waris yang nak pakai ataupun nak bantu kami dengan pakai PPE ni, kami akan terang kepada mereka, okey, pukul 2.30 dah kena ada di kubur, tempat saya lah, tempat kami 2.30 dah kena ada di kubur untuk kita memakai PPE, dan kita akan pakai PPE siap-siap. Apabila jenazah telah sampai, maka kita akan terus urus. Jadi mereka pun dah faham, alhamdulillah, dan pemakaian PPE akan ditaklimatkan ataupun akan diberi panduan oleh pihak KKM yang hadir, yang membekalkan PPE. Okey, jadi selesai bab pakai PPE, apabila jenazah sampai, kami akan bersama-sama dengan waris mengeluarkan jenazah daripada van jenazah, dan kita akan semak dulu, biasanya ni SOP, kita akan semak dulu jenazah ni, sahkan dulu adakah ini jenazah yang berkenaan. Biasanya di beg mayat atau beg jenazah tu dia akan ada tag nama, dan kita akan minta waris mengesahkan adakah ini jenazahnya ataupun tidak. Okey, jadi selepas membuat pengesahan, kita akan bersama-sama dengan waris membawa jenazah ini pergi ke tanah perkuburan dan meletakkan jenazah di tepi liang lahat. Apabila stretcher ataupun yang bawa jenazah tu kita dah letak di tepi liang lahat, dan kita akan tanya waris, adakah waris nak menyambut jenazah di dalam lahat. Okey, ada yang nak, ada yang tak mampu lah. Okey, kalau yang nak ni kita akan minta dia turun. Okey, kita akan minta dia turun dalam liang lahat, dan kita akan ajar step by step bagaimana cara menyambut jenazah, dan seterusnya apabila dah sampai masuk dalam lahat, kita akan mengajar mereka cara menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Okey, jadi apabila selesai menghadapkan jenazah ke arah kiblat, kita akan bagi tahu dengan waris untuk naik dan letakkan papan lahat dan sebagainya, dan meminta mereka membantu kami lah, mencangkul, menyodok dan untuk mengambuskan tanah sebagainya. Jadi dalam proses pengebumian jenazah COVID ni memang adalah cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang boleh saya kongsikan yang agak menyentuh hati saya sebagai penyelidik diuruskan di tempat kami.
di mana ada 2 orang waris, anak lelaki kepada arwah, ingin membantu menguruskan jenazah. Okey, jadi dua-dua ni lepas pakai PPE, masa pakai PPE tu tak ada masalah lah. Okey, tapi apabila sebaik sahaja van jenazah sampai dan kita mengeluarkan jenazah daripada van jenazah, dan biasanya kita akan letak bawah dulu untuk waris membuat pengesahan, Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz Firdaus, biasalah tuan-tuan dan puan ya, bila program dalam talian, inilah kita kata apa Dr. Halil lah, mihnah dan tribulasi. Cabaran. Tak apa, inilah ya perkongsian ataupun kita sebut sebagai proses kita mencari ilmu. Baik, tadi Ustaz Firdaus dia berhenti ceritanya tentang ahli waris yang nak mengurus ataupun nak membantu petugas Jabatan Agama Islam Wilayah dalam menguruskan jenazah ahli keluarganya. Baik, kita gantung cerita itu terlebih dahulu. Dr. Rohaili, kita nak rehat seminit Dr. Rohaili untuk kita tengok ada video atau pembingkisan yang disediakan oleh pihak Yadim untuk kita menghayati terus topik kita malam ni. Silakan Rustia dari pihak Yadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara penonton, subhanallah ya, kita rasa sebab dan duka cita kita menonton bingkisan sejak tadi, dan tentunya kita nak ucapkan terima kasih kepada para pegawai rakyat tangan Jabatan Agama Islam negeri-negeri, khususnya dalam konteks wilayah Jawi dan pasukan mereka, dan juga rakan-rakan strategik yang lain, kerana berulang kali, acap kali diulang kali Dr. Rohaili tadi dan Ustaz Firdaus, fardu kifayah ini mesti ditunaikan sebaik mungkin, menunaikan hak dan juga kewajipan yang ditinggalkan oleh ahli waris kepada kita semua. Baik, Ustaz Firdaus, apa khabar Ustaz Firdaus? Allahu Akbar. Kita baik, lain tak berapa baik. Allah. Biasa tu Ustaz Firdaus. Baik Ustaz Firdaus, penonton kita di Facebook, Sal Muhammad Nordin, dia kata sambung balik Ustaz Firdaus, nak tahu kesudahannya. Silakan Ustaz Firdaus. Sambung cerita tadi. Boleh, okey. Tadi saya okey, waris tadi waktu selepas pengesahan jenazah tadi, lepas kita letak, kita keluarkan daripada van, kita letak kat bawah, kita minta waris membuat pengesahan adakah ini jenazah. Okey. Lepas tu satu anak ni, saya tak pastilah abang ke adik, duduk di tepi jenazah ayahnya. Duduk tepi jenazahnya. Tak ada tangisan, tak ada apa, tapi dia duduk, dia usap-usap beg jenazah tu, beg mayat tu. Yang abang ke adik tu, yang seorang lagi waris tu biasa duduk berdiri biasa je lah.
Lepas tu kita pun pesan pada dia, tuan kalau boleh kita nak segerakan pengebumian sebab kita ada lagi jenazah lain tengah tunggu queue ni. Okey, jadi dia pun bangun dan sama-sama mengangkat keranda tu terus pergi ke liang lahat. Okey. Apabila sampai ke liang lahat, macam biasa sama ada saya atau penggali kubur kita akan tanyalah kepada waris. Adakah waris nak turun ke liang lahat untuk menyambut jenazah? Okey, jadi anaknya yang duduk tadi dekat van jenazah tadi dengan jenazah tak sanggup nak turun sambut jenazah. Mungkin tak pasti, mungkin sebab ke ataupun mungkin dia perasaan dia mungkin tak tahu apa, tapi seorang lagi tu nak turun sambut. Jadi kita pun minta dia turun dan dibantu oleh salah seorang penggali kubur kita lah, 2 orang dalam lahat untuk menyambut jenazah. Okey. Sepanjang penurunan jenazah ke liang lahat tu, anak yang seorang lagi yang tak sambut tu, yang duduk di atas, dia memerhatikan saja. Saya tengok dia lah, dia memerhatikan saja. Jenazah tu daripada keranda bawa turun ke bawah dan dia pergi ke tengah sikit nak tengok jenazah tu diiringkan ke kiblat. Dan biasanya lepas iring ke kiblat kita akan sendalkan jenazah tu dengan rumput ataupun tanah kepal. Kita kepal tanah dan letak di belakang jenazah. Okey, waktu nak kepal tanah tu yang dalam tadi penggali kubur kita dengan anaknya yang seorang lagi tu mencari-carilah tanah untuk dikepalkan. Dan anaknya yang di atas tadi telah pun membantu dengan mencari rumput ataupun tanah yang dikepal tu dan bagi pada abang ni untuk diselipkan kepada jenazah arwahnya untuk dihadapkan ke arah kiblat. Okey, jadi selepas selesai tu anaknya yang tadi dan juga penggali kubur kita dah naik dan kita pun telah tutup keranda. Apabila selesai tutup keranda, tutup papan lahat. Okey, apabila selesai tutup papan lahat tu, kita pun akan offer pada waris lah. Minta waris ambil cangkul, kita nak cangkul ni lah, kita nak sambut tanah. Okey, jadi yang seorang tu yang sambut jenazah kat bawah tu macam biasalah. Dia ambil cangkul dan dia pun mencangkul dengan penggali kubur kita. Tapi yang seorang lagi ni, yang duduk dengan jenazah di van jenazah tadi ni tak bergerak. Dia tak bergerak. Saya tak pasti sebab kita tak dengar apa-apa, tak adalah kata dengar tangisan ke apa. Tapi dia diam, dia kaku. Dia tengok saja adik-beradiknya yang seorang lagi ni mencangkul bersama dengan penggali kubur kita mengambuskan tanah. Okey. Di tempat kami, apabila kita mengambuskan tanah, apabila telah sampai satu level, kita akan letak kepuk pusara, kepuk pusara sementara. Papan tu lah, kotak tu. Apabila kita letakkan kotak tu, dan kita akan pakai skop. Mula-mula kita pakai cangkul. Lepas tu kita akan letak kotak tu dan kita akan pakai skop untuk tambahkan tanah penuhkan tanah dalam kotak papan sementara tu. Jadi waktu nak tambah tanah dalam kotak papan sementara tu, waris yang seorang ni tadi, yang duduk diam ni tadi, tak semena-mena dia ambil skop tu dan dia tanpa kita suruh. Mungkin dia dah tengok yang seorang penggali kubur ni buat macam mana dan dia pun ikut sekali top upkan tanah. Dan abang dia ataupun tak tahulah abang ke adik yang seorang lagi tu mungkin dah penat mencangkul, dia pun rehat kejap lah. Yang seorang ni yang diam ni tadi tanpa kita suruh terus ambil skop dan terus membantu penggali kubur kita untuk memenuhkan kotak papan tadi dengan tanah. Okey, apabila selesai saja tanah tadi tu penuh dalam kotak tu, macam biasa saya akan memimpin doa. Kita untuk urusan jenazah COVID ni, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum ataupun mungkin baru tahu, kita tak ada talqin. Okey, jadi kita hanya akan ada bacaan doa saja untuk jenazah dan di tempat kami saya akan memimpin bacaan doa jenazah itu. Okey, jadi selepas selesai jenazah tadi dikambuskan dan tanah pun tadi dah capai level tertentu, saya akan membacakan doa dan sepanjang bacaan doa tadi sepanjang saya membaca doa tu, waris tadi macam biasalah doa sebelah saya. Okey, dan habis saja saya selesai membaca doa, okey, kita akan minta dua waris ni akan pergi disinfection ataupun sembuh dengan cecair anti kuman yang disediakan oleh pihak KKM. Tapi
Yang seorang yang biasa yang sambut jenazah yang lahat, dia pergilah. Yang seorang tadi yang duduk dengan jenazah di van jenazah tadi tu, dia tak bergerak. Dia duduk pula dekat kubur tadi. Dia duduk kat kubur tadi, dia tak buat apa lah. Tapi dia merenung saja. Dia tengok je kubur. Dia tak buat apa. Dia tak buat apa. Adik-beradik dia dah pergi seorang tadi. Warisan seorang tadi dah pergi dah. Spray. Lepas tu kami ni nak pergi mengurus jenazah lain. Jadi saya pandang KKM, pihak PKD Gombak pandang saya. Lepas tu kita pun tegur lah waris tadi. Tuan, dah boleh pergi buka baju. Sebelum buka baju, spray dulu PPE tu. Tapi dia tak bergerak lah. Lepas tu kita terpaksa panggil waris yang seorang lagi ni, minta pujuk waris yang tengah duduk ni kat kubur ayah dia ni, untuk pergi buka PPE sama-sama supaya kita tak adalah orang kata apa terganggu untuk kita uruskan jenazah lain. Okey. Jadi alhamdulillah waris yang seorang lagi berjaya pujuk adik-beradik dia ni untuk pergi spray. Okey. Dan lepas tu alhamdulillah selesailah tu. Tapi itulah antara yang kami hadapi. Bukan satu atau dua kisah seperti ini. Maksudnya ada jenazah yang dua waris yang membantu ni menangis resak-resak. Ada yang tak nak lepaskan jenazah dan sebagainya. Ada yang waktu turunkan jenazah dalam lahat, cuba nak buka beg mayat tu. Kalau ikut SOP memang tak boleh buka lah. Memang tak boleh buka. Cuba buka, tapi kita larang lah. Kita kata ini bukan jenazah biasa yang kita boleh buka kain kafan, menghadapkan dia ke arah kiblat dan sebagainya. Tidak. Ini jenazah COVID-19 di mana wabak ni kita kategorikan dia berbahaya dan sebagainya, dan kita kena berjaga-jaga yang menguruskannya. Jadi itulah antara situasi yang kami hadapi di tanah perkuburan Islam Dr. Sakinah KL Sarak ni. Macam-macam. Ada satu lagi situasi di mana waris ni dah janji dengan kami nak pakai PPE. Nak pakai PPE pukul 2.30. Tapi disebabkan dia hadir untuk proses pengecaman jenazah di hospital, maka dia terpaksa hadir bersama dengan jenazah. Jadi jenazah, tak silap saya pada ketika itu jenazah yang berkenaan hadir di pertengahan proses kami menguruskan jenazah. Jadi kami tak dapat, pihak KKM PKD kata kami tak dapat nak pakaikan PPE kepada beliau. Kami terus menguruskan jenazah. Tak silap saya mak kepada waris tadi yang tak dapat pakai PPE tadi, kami terus menguruskan. Dan dia Allahu Akbar, dia meraung sebab tak boleh pakai PPE, tapi meraung dekat parking seberang tanah kubur tu. Dia meraung, dia panggil mak, tapi dia tak adalah memberontak apa, dia panggil mak. Dia tahulah dia tak dapat pakai PPE sebab dia dah lambat. Jadi kita terpaksa menguruskan jenazah tu sambil mendengar dia meraung tadi. Tapi lepas tu pihak KKM yang menguruskan wakaf ataupun center ataupun pusat untuk kita disinfeksi tu memujuk jugalah waris yang seorang ni supaya minta bagi laluan pada kita untuk menguruskan jenazah dengan baik dan sebagainya lah. Jadi itulah antara situasi yang kami hadapi di tanah perkuburan ketika menguburkan jenazah COVID. Ya, Ustaz. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para penonton rahmati Allah, cerita yang penuh dengan emosi, duka cita yang kita faham ahli keluarga tentunya berperang dengan emosi, berpisah dengan orang yang paling dicintai dan disayangi. Itulah yang ilmu pada malam ini, ya, kerana perjalanan hidup kita ni para penonton, itulah tempat yang semua kita akan pergi. Kita akan berpindah alam dari alam dunia ini ke alam barzakh. Baik, Dr. Rohaidi, tadi saya lihat ada soalan daripada Nur Hishan Hamzah tadi. Beliau bertanya tentang SOP juga. Adakah termasuk SOP mengemumikan jenazah pada waktu malam hari, doktor? Adakah ada SOP tertentu, doktor? Pada dasarnya pengumian jenazah kita memang kita lakukan pada waktu siang sahaja. Tetapi kita akan susun, khususnya kita terus sorot ke tanah perkuburan Islam Rawdatus Sakinah KL Karak, Taman Selasi Gombak ni, tempat di mana Ustaz Firdaus bertugas. Kan di situlah
core location kita. Sebab di situ bertumpunya dan semua orang mahu ditempatkan ramai jenazah di situ. Jadi kita memang akan susun dan ikut kemampuan, dan kalau biasanya kalau daripada pukul 3 sampai ke petang kita hanya mampu sampai 6 jenazah. Ya, setakat pengalaman kita. Dan masuk jenazah ke-7 kalau tak dapat ditangguhkan. Ya, mungkin dia dah baca hadis tadi. Ataupun ialah ada desakan yang lain. Ada yang boleh menerima kalau kita katakan kalau kita dah tak ada kemampuan, kita boleh tangguhkan esok. Tapi kita hari ini kita dah menerima semua. Ya, sampai jenazah ke-7 pun pada 2 malam lepas kita uruskan juga. Maka kita kemumikan juga pada waktu malam, dan SOP-nya tetap sama. Dia mesti disedia oleh PKD juga, dan kelengkapan ya PPE, ya personal protective equipment ni, kelengkapan perlindungan diri yang kita pakai ni, memang set ni sangat panas. Ya, saya walaupun duduk kat pejabat pernah pakai 2-3 kali, ya, hanya menyangkul tolong tambak tanah untuk mengemudikan, sempurnakan, itu pun dah saya berpeluh, basah habis baju. Saya tak bayangkan macam mana petugas-petugas kita yang pakai PPE menguruskan. Bang, yang dalam hospital tu okey, tempat aircon, memanglah penat. Tapi yang ni mencangkul tengah matahari pukul 3. Matahari ni pukul 12 dengan pukul 3, bisa lagi pukul 3 tau. Siapa biasa naik motor dia tahulah macam mana. Ni cerita pukul pengalaman. Pukul 3 lagi ni Ustaz ya, Doktor ya. Pukul 3 lagi ni ya. Pukul 3 sampai pukul 5 petang matahari lagi jahat. Bisa dia lain macam. Bayangkan mengurus 6 jenazah non-stop. Memang mandi, memang lenjun, dan dia tak boleh bekerja lagi lepas tu. Dia kena balik dan rehat. Jadi sebab itu yang malam tu lepas maghrib. Kalau siapa yang faham situasi ni, maka dia terlangsung, maka bila mana kita kata kalau kita minta budi bicara apa semua, minta faham lah. Ya, Ustaz Firdaus biasanya ya, dia memang orang yang buat tak tegas, tapi kita train dia agar dia cakap lembut. Kadang dia berlakon cakap lembut tu sebab dia nak melayani tuan-tuan. Tapi berlakon dia mujahadah lah tu. Dan pahala dia besar. Subhanallah. Cantik sekali. Wallahi najahadu fina lanah dia nang subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, mujahadah banyak, Allah tunjuk jalan dia. Dan orang yang mujahadah selalu ni Allah kata wa innallaha ma'al muhsinin, dia kira orang muhsin tu, orang yang ihsan, nampak Tuhan selalu. Jadi ceritanya ya, benda ini semuanya diurus ya dengan SOP, siang ataupun malam ya, dan kita akan dan terus, sebab tu pada mulanya kita terima malam, tapi bila mana ialah pertambahan kematian semakin meningkat, desakan makin banyak, ya kita tak pun tahu, ya tuntutan agama tu kita tahu, tapi kita kena mengimbangi kemampuan realiti petugas-petugas kita yang dah bekerja. Di samping jenazah COVID-19, tuan-tuan kena tahu dia orang tetap kena menggali juga jenazah biasa yang mati tak COVID ni. Jadi alhamdulillah ada pertambahan sukarelawan yang membantu kerja-kerja ini. Tetapi tetap ya kerjanya tetap beban, dan sebab itulah bila mana kita aturkan mungkin ada sedikit kelewatan, waris-waris kena fahamlah ya, kita bukan nak menepis, nak menolak ya, tapi kita menyusun, menyelaras agar semua orang dapat hak. Dan insya-Allah kita akan urus sebaik mungkin semampu kita. Tetapi SOP tetap SOP. Dan kita tak boleh kebumikan jenazah tanpa penyeliaan ya PKD ya. Ikut suka hati kita, pakak-pakak dengan Ustaz Firdaus, tak apalah saya terjun je dalam tu ya, tak pakai apa pun tak boleh. Yang itu kita tak akan benarkan dan tak akan berlaku insya-Allah. Allah. Subhanallah. Terima kasih Dr. Rohaili. Pada saya para penonton, bila Dr. Rohaili membentangkan perkara ini, kita nampak cantik sekali pengurusan khususnya di Jawi. Dr. Rohaili dan pasukan beliau berada di pasukan pengurusan yang menguruskan dengan HKL dan pihak-pihak berkaitan. Jadi Ustaz Firdaus ni pula dan pasukan beliau berada di lapangan menguruskan tanah perkumpulan Islam. Dr. Rohaili dan Ustaz Firdaus, alhamdulillah setakat ini di Facebook Yadim telah pun dikongsikan program kita pada malam ini sebanyak 107 share. 107 perkongsian, alhamdulillah. Jadi saya mohon tuan-tuan tag lagi teman-teman, sahabat andai, adik-beradik, jiran tetangga, supaya makin ramai orang dapat ilmu ini, kerana ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting. Kerana mungkin hari ini kita tak berdepan dengan perkara ini, tetapi mungkin kemudian hari kita tak tahu kan, mungkin giliran kita pula. Baik, saya nak sambut beberapa teman-teman kita ni, Dr. Rohaili, Ustaz Firdaus. Saudara Latif Sari, beliau tulis, betul tu, biasa tengok tu petugas forensik. Alifah Nasiran, beliau betul menulis, alhamdulillah syukur.
dan teman-teman yang lain mereka kentang sweets pun ada mengangkat tangan doa begini. Baik, Dr. Rohaili, mungkin sedikit lagi Dr. Rohaili. Mungkin Dr. Rohaili boleh ceritakan jangka waktu yang Jawi terima laporan ataupun makluman daripada pihak HKL yang memaklumkan ada jenazah COVID-19. Jangka waktu itu makluman daripada pihak HKL contoh sampailah nak dikebumikan jenazah, berapa tempoh waktu tu Dr. Rohaili? Okey, pada dasarnya kita terima semua aduan ataupun laporan kematian tu. Dan biasanya kami di tanah perkuburan ni akan menerima makluman awal daripada bahagian pengurusan jenazah, bahagian pengurusan dakwah yang menguruskan jenazah di HKL. Begitu juga daripada hospital yang lain yang bukan daripada urusan bahagian dakwah Jawi. Dan tempoh masa yang kita terima tu dalam hari yang samalah. Biasanya pagi, tetapi kita tetap memulakan pengebumian di tanah perkuburan kita bermula seawal jam 3 petang. Kalau di TPRS ni maksud Tanah Perkuburan Islam Rawdatus Sakinah di Taman Serasi Ustaz Firdaus. Kalau nak sebelah pagi, katanya ada jenazah yang daripada semalam yang perlu diuruskan sebelah pagi, kita akan switch ya untuk kita uruskan di sebelah pagi di Tanah Perkuburan Islam di Bukit Kiara, di Damansara sana. Cuma biasanya kebanyakan jenazah akan ditempatkan atas pilihan waris lah, permintaan waris dia akan ditempatkan di Ustaz Firdaus lah ya. Sebabnya kenapa? Kena tengok sendirilah website kenapa Rawdatus Sakinah Taman Serasi itu di sana. Jadi kita sebenarnya terima tempoh masa tu dalam masa tempoh hari yang sama kita akan uruskan. Cuma kalau ada masalah teknikal dan permintaan waris sendiri, kita akan tangguhkan. Saya suka juga nak respon pada realiti yang Ustaz Firdaus cerita tadi. Yang ramai kita beranggapan bahawa kalau mak ayah dah meninggal, kita tak ada kesempatan. Tak. Ya, kita masih boleh berbakti lagi, masih boleh bersama lagi di saat terakhir itu, walaupun tak boleh buka beg plastik. Yang itu janganlah. Itu kat mana-mana pun tak boleh. Tapi kita masih kan dapat ya, kalau kita ada info macam ni, kita tahu rupanya boleh sambut jenazah lagi. Ya, boleh ya tolong ke bumi ayah lagi, boleh duduk sebelah jenazah lagi. Jadi ruang tu masih ada dan masih indah lagi. Sekurang-kurangnya detik terakhir tu yang nak diabadikan. Jadi dan sebenarnya kami sendiri di Rawdatus Sakinah sangat mengalu-alukan penyertaan waris untuk menyambut jenazah dan mengambus. Sebab apa? Saya terus terang, ya, penggali-penggali kubur kita dah penat menggali. Dia perlukan bantuan tuan-tuan waris untuk berbakti di saat akhir untuk tolong tolak tanah tu. Ya, tolong tambut jenazah. Ringanlah sikit kerja dia orang tu. Saya suka bercakap dengan nada terus terang. Ya, clear supaya orang tahu dan semua orang dapat hak kan. Pertama tuan-tuan waris-waris akan dapat ya detik terakhir ya berbakti kepada mak ayah, sambut ya. Orang boleh jadi cerita indah, ya Allah, aku alhamdulillah sempat sambut mak ayah aku masuk dalam liang lahat ya, sempat kabur sebumi dan nampak dikebumikan walaupun dalam beg plastik tu. Yang keduanya manfaat untuk tim PPE yang dah lenjur dalam tu, dah kena jenazah kelima bang. Dah jenazah kelima, tak ada gerak sangat dah. Jadi tenaga-tenaga baru yang bersusun ni kita aturkan, cuma ikut panduan penyelia lah. Ustaz Firdaus kata okey, berapa orang yang boleh serta, ikut. Ya. Kalau nak bergasak ramai-ramai, dah tak jadi ikut SOP, dia akan jadi masalah pula. Ya. Dan memang kalau di negeri lain ada dah kubur-kubur yang dah kena sama waris-waris kerana tak menepati SOP. Tapi di TPRS kita alhamdulillah setakat ni belum ada lagi. Ustaz Firdaus ya. Jadi itu saya nak respon. InsyaAllah dengan maklumat ini tuan-tuan dapat pencerahan insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Rohaili memberikan semangat sebenarnya kepada kita ahli waris, maknanya ada ruang seperti yang Dr. Rohaili sebut tadi, ada ruang untuk kita membantu pasukan pengurusan jenazah COVID tadi. Baik, kita sambut soalan daripada tazkirah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik hormat pada yang terlibat. Saya ingin tahu, saudara tazkirah ini, kalau jenazah bukan Islam, adakah pihak tertentu yang menguruskan? Sekadar ingin tahu. Mungkin Dr. Rohaili ataupun Ustaz Firdaus boleh respon soalan ini? Silakan, Doktor. Ataupun Ustaz Firdaus. Kalau pengurusan jenazah bukan Islam, dia kembali kepada pihak yang bertanggungjawab agama mereka lah. Dan dengan panduan SOP yang telah ditetapkan oleh MKN itu sebagai dasarnya.
dan kita pun tak mengambil maklum sangat sebab kita tak menguruskannya. Bos ikut, bos. Mungkin Ustaz Firdaus ada maklumat tambahan untuk ditambah. Betul. Baik, Itu je. okey. Terima kasih Dr. Haili. Baik, saudara penonton, boleh terus tuliskan pandangan-pandangan kalian di ruangan komentar. Kita berkongsi pada malam ini tentunya untuk ilmu dan muhasabah kita bersama. Dan ininya seronoknya majlis ilmu, kita dapat berinteraksi dan tentunya kita malam ni beruntung dan bertuah kerana Dr. Rohaili dan Ustaz Firdaus bersama-sama dengan kita, orang yang berautoriti, yang berkepakaran dan memang menguruskan perkara ini. Jadi mereka berdua boleh menjawab soalan-soalan kita. Baik, Ustaz Firdaus, mungkin Ustaz Firdaus boleh berikan nasihat kepada kita, kepada ahli keluarga yang berada dalam keadaan emosi, berduka cita, sedih, masih lagi terkejut kerana berpisah dengan orang yang paling dikasihi ini. Jadi mungkinlah Ustaz boleh berkongsi amalan-amalan yang boleh kita lakukan khususnya bila kita berdepan dengan saat kematian ahli keluarga yang kita sayang ini. Ustaz Firdaus. Silakan Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus boleh dengar? Ustaz Firdaus, suara unmute Ustaz Firdaus. Okey. Soalan tadi Ustaz Zarifi, saya kurang dengar tadi. Okey Ustaz. Allah, lain. Biasa untuk makluman, Ustaz. apa ni, saya waktu ketika kita live ni pun saya ada mendapat makluman untuk jenazah COVID yang akan dikebumikan esok. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi tu yang lain saya tak berapa nak cantik sangat malam ni. Baik. Tak apa Ustaz. Masya-Allah. Ustaz boleh kongsi untuk ahli keluarga lah. Ya, apakah amalan-amalan yang boleh kita buat saat kita menghantar jenazah ke perkuburan? Mungkin yang tak dapat untuk turut serta duduk di rumah kan. Jadi apa amalan-amalan yang kita boleh buat? Sila Ustaz. Okey, seperti mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita memperbanyakkan doa untuk jenazah. Di mana ketika kami menguruskan jenazah, waktu kami nak pergi ke van jenazah tu, kami pun ada pesan kepada waris yang tak dapat nak pakai PPE, tak dapat nak sertai kami ini. Kami minta mereka melihat sambil berzikir, sambil berdoa untuk jenazah dan minta mereka ni memudahkan segala urusan pada hari berkenaan dan supaya jenazah ni selamat dan sempurna pengebumiannya. Dan antara yang saya pesan kepada waris juga yang join kami, banyakkan berdoa dan banyakkan bersedekah untuk jenazah, bagi pihak jenazah. Kalau ada sedekah dan ataupun pemberian ataupun sedekah, niatkan pahalanya untuk jenazah. Niatkan pahalanya untuk arwah dan banyakkan berdoa. Itu anjuran kita. Banyakkan berdoa untuk arwah supaya arwah ini diampuni, dirahmati, disayangi, dikasihani dan ditempatkan di kalangan hamba-hamba Allah yang diridai dan dirahmati dan insya-Allah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Mungkin Dr. Rai boleh tambah kot? Ya, Dr. Haili, ada tambahan Dr. Haili, mungkin ada perkara-perkara yang boleh mengubati kesedihan ahli keluarga, Doktor. Saya suka kembali kepada realiti masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita hari ini kadang-kadang ialah realitinya perlu bersama selalu dalam ruang-ruang sebeginilah supaya dapat info yang lebih tepat. Sebab saya dulu nak bercerita tentang realiti pernah menjaga satu masjid, jadi imam lah dulu. Bila berlaku satu kematian, si anak ni jumpa Pak Imam. Dia tanya pada saya, Ustaz, saya nak buat apa? Mak saya dah meninggal. Saya cuma dah beli bunga je sekarang ni, dia kata. Yang saya dah sedia sekarang ni bunga ni, Ustaz. Saya dah beli dulu. Nampak tak gambarannya? Apa maksud saya? Maksud saya kadang-kadang keutamaan dan keperluan si mati sebagai seorang ibu dan seorang ayah tu tak dapat diberikan oleh seorang anak. Ya. Bayangkan seorang anak, seorang Islam bila emaknya mati, dia dah beli bunga dulu.
Jadi pada saya, maklumat tu kita tak ada. Ya, dan kita jangan rasa benda ni janggal dan bimbang-bimbang terjadi pada diri kita. Dan ini yang berlaku bila mana kita berlaku kematian hari ini, bila kita nak susun jenazah, ya, semua nak pergi kat tanah perkuburan Karak. Sebab apa? Tanah perkuburan tu cantik. Ya, ada yang nak bergaduh juga, ada tanah perkuburan yang nak duduk kubur sebelah suami, nak sebelah isteri dan sebagainya, sampai jadi pengurus satu kelam kabut. Ya, sedangkan si mati ni dia mengharapkan satu benda yang lebih besar, lebih utama berbanding apa yang kita usahakan ni. Bunga lah, apalah semua. Ya, sebab apa? Kita tak salahkan masyarakat kerana mereka tak dapat mandat ilmu yang tepat, itu saja. Si mati menanti doa. Si mati mengharapkan jariah. Ya, itu yang Ustaz Firdaus sebut tadi, buatkan kenduri ataupun buat makan atas nama si mati untuk dapat pahala. Itu lebih hebat daripada tuan, ya, sediakan kepuk pusara yang paling mahal. Jadi budaya kita. Di cerita realiti ni, sebab saya dah duduk lapangan ni, habis 5-6 ribu buat kepuk pusara, tapi doa pun tak ada. Bagus kepuk pusara tu cantik. Bagus. Kita tak halang sebab kita pun sediakan servis tu. Cuma yang lebih utama tu pengisian rohani. Jadi bila kadang-kadang pergi ke tanah kuburan, ya, bersama dengan tangisan dan isakan, tapi bila Pak Imam doa, Ustaz doa pun amin pun tidak. Ya, hanya tagak gambar sana kemari. Jadi tolonglah yang di bawah tanah sana, yang kita sayang sangat pada diorang, ya, dia mengharap sangat satu benda yang belum terputus lagi yang Rasul kata, awaladin salihin yad'ulah. Ya, anak yang baik. Soleh ni bukan mesti yang baik sangat. Baik ni maknanya yang elok, yang perangainya elok, yang masih ingat pada ayah, masih sayang pada ayah ibu, elok lah tu. Baik lagi lah tu. Kan? Jadi bila baik dan ingat ayah, doakan. Dan itu keutamaan. Jadi perasaan tu walaupun berbau dengan esakan tangisan, kesedihan, kekesalan, perangai lama dulu teringat mak ayah. Tapi ketika itu, ya, peluang yang paling cantik untuk diisi adalah dengan doa. Kalau betul sayang mak ayah, tak cukup duduk tepi van tu. Ya, tak cukup duduk lama kat kubur tu. Dia kena angkat tangan tu masa tu. Kena angkat tangan, doa, dan balik rumah pun angkat tangan. Tu yang orang Melayu dulu programkan 7, 40 hari. Bukan saja nak buat bid'ah, tak. Untuk repetition, ingatan. Ya, sebab manusia ni kalau tak diprogramkan, dia lupa. Kan? Kita kan ada jadual dulu sekolah. Sebab jadual, sebab ingat. Bawa buku semua, tak belajar nanti. Begitulah. Ya. Jadi asas utama bila mana mak ayah kita meninggal, kesedihan tetap ada. Andai kata kita ditakdirkan tak dapat jumpa langsung, tetap kita akan jumpa di syurga. Ya, kalau kita menyambung, membantu mak ayah. Mak ayah kita jahat macam mana pun, kita boleh bagi bantu dia. Ya, katalah anak mak ayah kita tak bagus sangat pun, tapi kalau kita jadi anak yang betul-betul, ya, mendoakan, menyampaikan jariah amalan untuk mak ayah, ya, dengan apa-apa yang sabit daripada hadis, bukan amalan tradisi, bukan pacak bunga hari-hari, bukan siam air tak sudah-sudah, ya, bukan tempah kepuk yang paling mahal, walaupun hidup buat, sebab itu memang juga satu usaha kita. Maka kita kembalilah kepada apa yang diajarkan, ya. Lepas sembahyang, doa mak ayah, ya. Bila ada kematian, ya, kita uruskan dengan cara yang paling baik dan jaga akhlak sebagai anak bukti kita adalah anak si mati yang menjaga hak-hak insan lain yang menguruskan. Semoga kita dapat manfaat. Itu saja pesan tambahan dari saya. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih Dr. Rohaili yang memberikan pandangan dan juga nasihat kepada kita semua. Saya tertarik bila Dr. Rohaili sebut tadi, mana kita kembalilah kepada ilmu dan apa yang sangat diperlukan oleh almarhumah sekarang ni. Dr. Rohaili dah sebut tadi, Ustaz dah sebut tadi, iaitulah doa daripada kita lah, anak-anak ni, ya. Baik, saudara Latif Sa'ari, Encik Latif Sa'ari, beliau tulis di Facebook kita, semalam waktu begini saya uruskan jenazah COVID, 2 orang waktu yang sama, katil bersebelahan. Masya Allah, ya. Tentu sekali lah kita mengambil ibrah, kita insaf, ya, apabila melihat perkara ini. Haji Azmi beliau tulis, terima kasih atas pencerahan dari ustaz semua. Terima kasih Haji Azmi yang menyokong kami tentunya di Facebook Jadim. Lagi saya nak bacakan, ada satu soalan Dr. Rohaili dan Ustaz Firdaus dari Fitri Aziz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz,
pandangan Ustaz mengenai orang Islam yang meninggal akibat COVID diisytiharkan sebagai syahid. Mungkin boleh nak bertanya istilah syahid ini bagi jenazah orang Islam yang meninggal dengan asbab COVID. Mungkin Dr. Ali dan juga Ustaz Firdaus boleh beri komentar. Silakan. Silakan Dr. Ali. Silakan. Okey, memang ada satu sebutan hadis berkenaan dengan orang yang mati ditimpa wabak ini mati syahid, ya. Tapi syahid ini adalah syahid yang taklah sampai peringkat mati syahid. Artinya kematian yang ditimpa musibah ni adalah satu wujudan agama kita yang rahman, agar kita terima dia dengan satu benda yang redha. Dan syahid ni maksudnya adalah benda yang disaksikan, ya. Syahidun asal perkataannya adalah disaksikan, artinya diperhatikan, dapat pembelaan, dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang mati kerana musibah, kita jangan menganggap benda itu terlalu menyedihkan. Sedang, ya, kan Rasulullah pernah sebut orang Islam ni apa saja yang dia berlaku pada dia, ada satu benda yang dia dapat, kafarah, ya. Dan kadang-kadang kematian begini yang agak menyesakan ialah sesak nafas sampai mati, dan akhirnya dengan sebab COVID ni, ya, dikatakan syahid tu syahid yang berbentuk disaksikan Allah bersaksi bahawa ini satu lagi ruang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab itu bagi orang-orang yang ditimpa musibah ni, dia kena bersabar. Sebab sabar ni pahalanya terlalu besar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kita menerima kematian tu dengan tabah, ya, supaya kita dapat jadi golongan yang sabar, dan semoga si mati juga menjadi syahid dan mendapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabarannya, dan moga-moga dosanya diampunkan dengan sebab musibah kematian yang terakhir itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Rohaili. Baik, Dr. Rohaili, Ustaz Firdaus, ada sahabat kita bertanya bagaimana sekiranya ada teman-teman kita, individu yang mahu menjadi sukarelawan, khususnya sebagai rakan strategik dengan JAWI. Dr. Rohaili, Ustaz Firdaus, silakan respon. Sila Ustaz Firdaus, itu teknikal. Respon ni. Silakan. Adakah boleh nak jadi sukarelawan? Okey. Terima kasih di atas soalan daripada apa Cik Latif tadi. Okay. Ya, Nur Hisham Hamzah. Ya. Ya. Okey. Nur Hisham, ya. Terima kasih atas soalan. Okey, untuk pengetahuan, untuk makluman semua sidang penonton, kami di Raudatul Sakinah KL Karak memang mengalu-alukan kepada sukarelawan-sukarelawan yang boleh membantu kami, terutamanya dalam membantu penggali-penggali kubur kami. Membantu penggali-penggali kubur kami dalam menyediakan lubang-lubang asas dan juga lahat mengikut keperluan yang semakin meningkat. Semakin meningkat, di mana kalau dulu kita menguruskan jenazah biasa, dan sekarang ni jadi double, menguruskan jenazah COVID juga. Jadi keperluan kepada lubang-lubang kubur yang perlu disediakan adalah memang di tahap yang perlu kepada lebihnya produktiviti tu. Jadi kalau ikutkan kemampuan sedia ada kami, memang tak mampu kami nak buat. Tapi alhamdulillah kami pada tahun ini dalam beberapa ketika kita ada menawarkan khidmat sukarelawan, dan alhamdulillah sambutan amat menggalakkan daripada penduduk sekitar, di mana ramai anak-anak muda kita yang berminat menyertai, yang walaupun mereka ni tak ada pengalaman dalam menggali kubur, yang ada yang tak pernah mencangkul pun, ada pun tak pernah mencangkul pun, tapi berminat untuk bekerja ataupun menjadi sukarelawan ini untuk belajar dengan penggali kubur kami. Cara-cara untuk buka tanah, cara-cara untuk skill ni bagaimana nak buat lubang asas, dan bagaimana kedalamannya, bagaimana lebarnya, dan bagaimana pula nanti kalau ada pendaftaran jenazah, nak masuk jenazah, bagaimana nak sediakan yang lahat dan sebagainya. Jadi memang kami di Raudatul Sakinah KL Karak terbuka kepada sukarelawan-sukarelawan yang ingin membantu kami, dan kami memang menyelaraskan tugas-tugas mereka, mengaturkan. Alhamdulillah setakat ni dalam grup WhatsApp grup kami ni, sukarelawan kami menamakannya Sukarelawan Kubur Jawi, SKJ.
SKJ. SKJ. Jadi dalam grup WhatsApp SKJ. Dalam grup SKJ ni kami ada dalam hampir 40 lebih, ada dekat 50 ahli di mana mereka ini berminat dan memang aktif lah bersama-sama dengan kami menyediakan lubang asas dan juga lahat untuk kemasukan jenazah yang permintaannya agak tinggi gitu. Okey. Baik. Ustaz. Terima kasih Ustaz Firdaus. Sebelum saya nak bertanya kepada Dr. Rohaili, Masya Allah, makin kita berada di penghujung ni Dr. Rohaili, Ustaz Firdaus, makin ramai sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita malam ini. Antaranya Siti Zarina CBN. Beliau menulis, Alhamdulillah saya dapat ilmu baru malam ini Ustaz. Baik, Mat Aziz, beliau menulis, Ustaz dan Doktor, pesakit yang nazak COVID ni waris memang tiada di samping mereka. Apa yang dapat dibantu oleh paramedik untuk pemergian pesakit dikala paramedik menjalankan tugasan untuk memberikan bantuan? Dr. Rohaili, soalan daripada Mat Aziz ini. Boleh Doktor bantu beri pencerahan? Soalan tindakan paramedik ni dia bergantung kepada taklimat yang sampai pada mereka lah. Kalau mereka dapat dengar apa yang kita suarakan ni, alhamdulillah lah. Kita mencadangkan memanglah hak-hak di antara ialah bila doktor dah bagi keputusan bahawa seseorang pesakit ni dah sangat kritikal dan ada peruntukan bantuan pernafasan pun tak mungkin dapat membantu lagi untuk meneruskan kehidupan, maka keputusan itu dah sampai ke peringkat nazak. Dan ada satu tuntutan dalam Islam ni bahawa Rasulullah pesan laqinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkan orang-orang yang nak mati di kalangan kamu dengan sebutan la ilaha illallah. Di samping sibuk nak nak videokan nangis dan sebagainya, ada benda yang lebih utama, iaitu tolonglah ajarkan, bisikkan kalimah la ilaha illallah. Talqin ini dalam solat pun ada, imam pun kena talqin. Dipanggil level imam tu silap, tu pergi talqin juga. Talqin ni maksudnya kita sebut, orang lain ikut. Macam ajar budak lah sebut ayam, dia pun sebut ayam, itu talqin. Jadi talqin ini kena ingat Nabi kata la ilaha illallah, bukan suruh mengucap. Ni nak betulkan juga ni. Sikit lah, dah bagi ruang, saya bebel sikit lah. Ni mengucap tu orang nak masuk Islam, ni orang nak meninggal, dua benda yang beza. Kalau dia boleh sebut Allah pun syukur sangat. Kau nak suruh mengucap asyhadu dengan gigi tak ada jadi ashadu, mak salah makhraj tu mak. Macam mana nak meninggal ni? Jadi panjang cerita Pak. Bukan mengucap. Mengucap tu masuk Islam. Orang nak mati sebut Allah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan sembahan selain Allah. Bukan suruh aku bersaksi tiada Tuhan. Itu panjang mak. Tak masuk mak. Bukan pasti. Jadi maksud saya ringkaskan begini, maksudnya keutamaan ketika itu memang beri hak, dan kalau siapa waris diberi hak, dan mak ketika itu dia dalam saat yang sangat kritikal, bukan semua menangis mak. Saya sebab tengok video tu, jadi kita rasa agak terkilan. Tu saya kata tadi, seperti saya tengok kata Imam Ghazali, apa kata dia kata al-amalu bila ilmin jununun, dia kata buat satu benda kalau tak ada ilmu memang gila. Memang kerja gila tuan-tuan. Orang nak mati kita buat macam tu memang gila. Minta maaf lah bahasa tu agak kasar jugalah. Saya tarik balik lah. Itu kata-kata umum. Tapi kalau kita tak ada ilmu dalam pengurusan apa-apa pun, kita jadi buat benda macam biol lah. Gila betul lah dia ni. Tu orang cakap itu. Jadi sepatutnya tolong. Kalau tak dapat hubungi keluarga, perawat-perawat tu semua tolonglah. Sebutkanlah. Dia tahu dia Muslim, bagi hak dia. Dan kalaulah ada ketua keluarga yang nak nangis tu, tolonglah silent mode. Cakap dengan bentuk silent, yang seorang, yang abang long, yang kak long, ataupun siapa yang paling ustazah daripada itu, yang paling ustaz, mak sebut la ilaha illallah. Itulah sumbangan terakhir, bakti terakhir kita yang paling besar untuk ibu dan ayah. Viralkan yang ni okey, supaya tepat pelaku kita di saat mak kita, di saat yang sangat genting, mak, atuk, nenek kita, supaya mereka semua dapat hak yang sebenar, menuju jalan di ke negeri abadi, menuju alam barzah yang akan mereka lalui nanti, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Dr. Rohaili memberikan ilmu kepada kita semua.
ialah kita akan berdepan dengan situasi ini. Ayah, mak, suami, isteri kan nak meninggal dunia mungkin di depan kita. Waktu itu kita ingat balik apa yang Dr. Rohaili sebut tadi, kita boleh membantu jenazah waktu itu. Kalimah yang paling penting di saat akhir itu iaitulah menyebut la ilaha illallah. Baik, terima kasih Dr. Rohaili. Saya nak sambut juga, alhamdulillah, kita punya penonton yang mencatat, contoh Zarina Hizir. Beliau tulis, terima kasih Ustaz perkongsian pada malam ini. Kemudian Sal Mak Nordin, setuju 100%, betul Ustaz, alhamdulillah. Baik, saudara rahmati Allah, Dr. Rohaili, kita lihat yang berkongsi, share Facebook kita pada malam ini sudah 110 share, alhamdulillah. Teruskan share. Selepas kita tamat rancangan ini pun boleh tonton semula di Facebook Yadim. Dan Ustaz Firdaus dan Dr. Rohaili, kita berbaki seperti kita janjikan, kita dah berada di penghujung rancangan kita pada malam ini. Rasa sekejap sangatlah malam ni Ustaz Firdaus, Dr. Rohaili, sebab seronok sangat kupasan Dr. Rohaili dan Ustaz Firdaus malam ni, seronok sangat. Allah. Alhamdulillah, kita rasa sekejap sangat. Baik, Dr. Rohaili punya kupasan menarik betul. Oh, dahsyat. Memang padu, deep. Baik, sebelum Dr. Rohaili menggulung perbincangan kita pada malam ini, saya nak beri ruang kepada Ustaz Firdaus untuk membuat rumusan. Dan Ustaz, sebelum Ustaz membuat rumusan, ada satu perkara penting yang kita terlupa nak sebut dengan jelas tadi. Bagi jenazah COVID ni Ustaz, bagaimana pengurusan jenazah, dimandikan jenazah ataupun tayamum tu bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh jelaskan dan tambah pula dengan penutup daripada Ustaz Firdaus. Silakan. Okey. Mungkin ada yang dah tahu, okey. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi kepada yang belum tahu, jenazah COVID ni pengurusannya berbeza dengan jenazah biasa. Di mana kita tidaklah dimandikan seperti mana biasa, disebabkan wabak penyakit itu sendiri. Jadi kita hanya tayamumkan jenazah. Itu pun bukan di atas badan jasad jenazah itu. Kita tayamumkan di atas beg jenazah itu. Beg jenazah itu. Dan selepas tayamum tu kita terus solat. Dan terus bawa ke tanah perkuburan. Tak ada mandi. Tayamum saja. Ya Ustaz. Baik, Dr. Rohaili, mungkin rumusan yang terakhir Ustaz. Topik kita pada malam ini, realiti pengurusan jenazah Muslim COVID-19. Dr. Rohaili. Ya, terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi yang mengendalikan perbincangan kita atau buat bicara kita pada malam ini dengan cara yang santai, baik. Jadi kita pun selesa lah. Jadi itu skill kemahiran orang lama lah dalam media penyiaran ni. Kemudian sebagai rumusannya, saya suka katakan bahawa inilah realitinya yang berlaku. Ya, pada saya dalam menguruskan jenazah ni, semua orang kena terlibat secara baik. Ya, sebab dah berlaku pun kecemaran, ada benda-benda yang diviralkan, nampak. Pada saya dia akan hanya mencemarkan syiar agama kita. Ya, semua orang berniat baik dan kadang-kadang ingin melakukan yang baik, tapi bila cakap yang tak baik, siaran yang tak baik, yang kadang-kadang hanya silap faham, maka dia akan menjadikan agama kita nampak tak cantik. Okey? Jadi macam orang ni tidak berbuat betul, yang ni tak buat betul, dan ini jadi budaya masyarakat ini yang kita risau. Hatta sampai pengurusan kubur pun, dia jadi satu benda yang tak cantik lah. Dan masyarakat bukan Islam, perasan tak? Masyarakat bukan Islam di Malaysia tak tertarik dengan agama kita. Sebab apa? Inilah kita jadi orang-orang yang mempamerkan agama kita tak cantik. Ini tanggungjawab sebenarnya. Ya, sebab itu, dan bagi mereka yang telah berbuat, ya, dia tidak perlu berbala, ya, membetulkan keadaan, dan sebenarnya cukup kalau saya kata kita ada satu pujukan daripada surah At-Taubah. Allah kata ayat 105 ni, Allah kata wa qul i'malu. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang buat je. Allah tak kata ya wa kulli tahaddatsu atau kulli tajahadu, ya, ataupun berbalah. Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Kelak Allah nanti akan tengok amal-amal yang kamu buat,
wa rasuluhu. Ya. Dan Rasul sendiri waktu Rasulullah hidup menyaksikan wal mu'minun, ya, Allah dunia dan akhirat, dan orang beriman akan tengok di dunia kerja-kerja kamu. Dan yang lebih penting, wasatarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu nanti akan dikembalikan semua pada Tuhan yang tahu benda yang nyata dan gaib ni. Dan di hujungnya Allah kata fayunabbi'ukum, dan Allah akan cerita balik semua bima kuntum ta'malu. Maka cerita Allah kat sini, Allah pujuk kita apa? Buat je, ya. Yang penting kamu kena tengok apa pandangan Allah, pandangan Rasul, pandangan orang beriman. Cukup. Dan untuk mengelak orang berkata, ya, orang menista macam itu, tak mungkin. Sebab Nabi SAW yang paling betul pun. Orang kata dia gila, ahli sihir lagi. Jadi kalau orang kubur kata, ya ustaz ni tak betul, ni banyak orang jawab ni tak betul, pada saya normal biasa. Jadi kita kena buat yang betul, dan kita ada neraca betul atau tidak kita, dan kita yakin apa yang kita buat nanti kalau betul akan jadi paparan hebat dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia janji fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Ya. Jadi tuan-tuan juga yang di luar sana, kalau ada benda-benda yang baik yang boleh dikongsikan, kongsikan. Kalau ada benda yang baik, tolong belajar simpan. Sebab apa saja yang kita buat, dia akan jadi paparan ke akhirat. Tak cantik tuan-tuan. Dan hari ini kita ada media Facebook ni, kadang-kadang selepas kita mati, orang baca balik cerita kita yang kutuk orang, yang maki orang. Saya ada tuan-tuan beberapa kenalan yang kita tengok dulu perangai kita kesihat dia. Ya Allah, macam-macam caci orang. Dan hari ini dia dah sakit, dia tak boleh padam dah. Dia dah kena stroke, dia dah, ya, dia tak boleh padam. Dia teringin nak padam tu, saya tahu. Tapi tak boleh. Jadi hati-hati. Ya, semuanya akan dibicarakan. Jadi moga-moga, ya, ruang ini jadi peringatan, walaupun dia khususnya pada pengurusan perkuburan, pada realiti penyakit masyarakat ni pada saya kena disebut sama, supaya kita tidak menyumbang petaka banyak sangat dalam hidup kita, ya, waktu kita bangkit di akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Zarifi atas ruang ini. Ustaz Firdaus yang sudi bersama, saya jemput dia sekali sebab apa? Saya tak boleh jawab benda-benda yang kat medan lapangan kubur tu. Begitulah. Moga-moga ada kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Hadim atas undangan ini. Walaupun agak keberatan pada semuanya, pada saya nak memilihkannya sebab saya tak suka bersiaran macam ni. Saya suka mengajar je. Allahuakbar. Ustaz Zarifi tak apa, memang orang dia. Saya tak pandai cakap macam dia. Allahuakbar. Terima kasih kepada Dr. Rohaili. Ya Allah, saya apabila rumusan Dr. Rohaili ditutup dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, subhanallah, yang memberikan kelegaan kepada kita semua. Jadi saudara, inilah indahnya program-program kerohanian seperti ini. Dia mengajak kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih, tahniah setinggi-tingginya kepada Dr. Rohaili, Ustaz Firdaus dan pasukan mereka di Jawi yang berkhidmat, bertugas bersungguh-sungguh untuk membawa dan memikul amanah yang telah diberikan oleh ahli keluarga dan juga umat Islam kepada mereka. Dan saudara penonton, seperti mana kita menghargai pihak polis diraja Malaysia, sebagaimana kita menghargai para doktor, sebagaimana kita menghargai anggota keselamatan, kita hargai juga para petugas kita dari Jabatan Agama Islam negeri-negeri khususnya Jawi, yang mana mereka ini bertugas sepenuh hati untuk membawa tugas agama ini. Terima kasih Dr. Rohaili Abdul Rahman dan juga Ustaz Firdaus sekali lagi. Dan terima kasih kepada Yadim yang sentiasa memberikan halaqah ilmu kepada kita, dan terus kita menyumbang ke tabung misi Yadim Peduli dan juga tabung Palestin seperti nombor akaun yang tertera di bawah, dan terus kita support Yadim. Kita support Yadim Jawi dan seumpamanya untuk terus kita memperkasakan Islam di Malaysia. Terima kasih kepada seluruh penonton kami. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah itu datang kelemahan diri kami. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kira di Malaysia maupun di negara luar, ancaman penyakit berjangkit memang wujud dan berisiko untuk manusia. Lebih membimbangkan, ancaman ini bukan sahaja menyerang golongan dewasa, malah bayi dan kanak-kanak juga antara yang paling berisiko. Tapi jangan risau, penyakit berjangkit ini boleh dicegah di peringkat awal dengan adanya vaksin yang mampu memberikan imunisasi terhadap sesetengah penyakit berjangkit. Tapi, apa sebenarnya vaksin dan fungsi sebenar kepada imunisasi badan manusia? Jom ikuti perkongsian serba sedikit perkara yang perlu anda tahu berkenaan vaksin.
Okey, sebelum kita bercakap lebih mengenai vaksin, kita perlu faham dulu apa itu imunisasi. Imunisasi adalah daya tahan badan seseorang terhadap jangkitan penyakit tertentu, manakala vaksin ialah bahan atau ubat yang digunakan untuk memastikan sistem imun atau daya tahan jangkitan dapat membina antibodi untuk mengatasi jangkitan kuman itu. Vaksin sebenarnya terdiri daripada virus yang sudah mati atau sudah dilemahkan yang kita panggil sebagai antigen. Ia diperolehi dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus dan antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya tahan jangkitan tubuh supaya dapat melawan jangkitan sesuatu penyakit. Jika dahulu vaksin direka untuk satu jenis penyakit, tapi sekarang ini kebanyakan vaksin dalam bentuk kombinasi, iaitu beberapa jenis vaksin digabungkan menerusi satu suntikan. Jadi ia akan memberi perlindungan kepada beberapa penyakit dengan hanya satu suntikan sekaligus menjadikan vaksin tersebut lebih praktikal dan kurang menyakitkan. Bayi tidak mempunyai daya tahan terhadap jangkitan yang kuat berbanding orang dewasa. Jadi, bayi lebih berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi yang serius sekiranya dijangkiti kuman. Sebab itu, bayi perlu bantuan untuk meningkatkan imunisasi badan mereka dan pastinya vaksin diperlukan. Di Malaysia, kerajaan mengesyorkan agar kanak-kanak diberikan vaksin untuk penyakit seperti tuberkulosis, hepatitis V, difteria, polio dan lain-lain lagi. Tak payah susah-susah sebab kerajaan sudah sediakan secara percuma semua vaksin ini. Sebenarnya, kewujudan vaksin bukanlah menyembuhkan atau memberikan daya tahan 100%. Untuk sesetengah orang, sistem imun mereka tidak optimal dan tiada perlindungan menyeluruh. Jadi, lebih baik jika ada perlindungan daripada vaksin. Badan kita memang diciptakan dengan sel imun untuk melawan penyakit, tetapi ia tidak terbentuk secara kuat bagi melawan penyakit berbahaya secara spesifik. Contoh paling senang, COVID-19, polio dan difteria. Untuk melawan kuman berbahaya ini, kita memerlukan sel imun atau antibodi yang cukup kuat. Sel-sel imun semula jadi dalam tubuh hanya mampu melawan kuman yang biasa ditemui di persekitaran, tetapi tidak cukup kuat untuk melawan jangkitan seperti yang dinyatakan tadi. Kadang-kadang bila diberikan sekali saja, antibodi yang diberikan tidak cukup kuat untuk bertahan lama. Pemberian ulang ini juga bertujuan merangsang tubuh badan kita untuk membentuk lebih banyak antibodi supaya ia lebih bersedia terhadap kemungkinan dijangkiti kuman tersebut pada masa hadapan. Ia bergantung kepada vaksin tersebut. Ada sesetengah vaksin boleh bertahan seumur hidup. Ada yang bertahan untuk tempoh 30 tahun saja. Selepas itu, badan kita perlukan perlindungan sekali lagi bagi mendapatkan daya tahan melawan jangkitan. Kesan sampingan berat daripada sesetengah vaksin jarang berlaku. Kebiasaannya, kesan sampingan adalah ringan seperti demam dan kemerah-merahan di tempat yang disuntik. Jangan terlalu muskil atau takut, dapatkan pengesahan doktor yang diiktiraf. Jangan mudah percaya dengan sumber yang tidak sah seperti laman sosial, tok nujum dan sebagainya. Jangan ambil mudah jika anda atau orang tersayang anda mengalami demam, sesama, sakit perut mahupun batuk sebab ia mungkin petanda awal bagi penyakit berjangkit yang boleh membawa kepada risiko yang lebih serius. Saya Afiq Arifin, jumpa lagi.